Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Sabah, yang mana Sabah berjaya menang 4-0 hasil hat-trick daripada Amri Yahya ataupun Wa'ab dan satu daripada Pak Tesu. Memang pada perlawanan ini daripada first half sampailah second half, kita nampak yang memang pasukan Sabah dominan di bahagian tengah dan juga banyak melakukan serangan-serangan yang berbahaya ke arah gol ataupun ke arah gawang pasukan Kedah lah, berbanding pasukan Kedah yang seakan-akan buntu bagaimana mereka nak tembusi ataupun nak penetrate bahagian pertahanan pasukan Sabah. Dan memang nampak yang bahagian tengah Kedah ni tak berapa nak hidup. Memang tak tahu nak kata lah, memang Kedah tak menjadi pada perlawanan semalam. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah kekuatan pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama, kekuatan pasukan Sabah kita boleh lihat kepada terletaknya di bahagian tengah yang diketuai oleh Pak Tesu bergandingan dengan Badrul Bahtiar dan juga Taiki Kagayama yang bertindak sebagai attacking midfielder untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini. Yang mana boleh saya katakan apabila Badrul dan juga Pak Tesu yang bergandingan di bahagian tengah telah memberikan satu kelebihan untuk pasukan Sabah untuk memberikan kepada Taiki lebih ruang untuk berada di bahagian hadapan dan lebih ofensif untuk bertindak dari segi memberi support kepada Amri Yahya yang bermain sebagai lone striker untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Dan kita boleh tengok bagaimana kerajinan yang ditunjukkan oleh Taiki berada di kanan, di tengah, di kiri untuk memastikan yang pasukan Sabah sentiasa ada penghubung untuk menghubungkan antara bahagian sisi, bahagian tengah kepada bahagian striker. Jadi boleh saya katakan apabila ada dua defensive midfielder seperti Badrul dan juga Pak Tesu yang sentiasa berada di belakang Taiki, yang mana Taiki ada di bahagian hadapan bertindak sebagai attacking midfielder untuk menjadi connector bagi pasukan Sabah kepada bahagian serangan, telah menyebabkan Taiki ni ada kebebasan yang sangat-sangat bagus dan dia tidak perlu memikirkan untuk bertahan. Sebaliknya dia lebih fokus untuk bermain ofensif untuk memastikan yang pasukan Sabah boleh attack pasukan Kedah di bahagian hadapan dengan sangat-sangat banyak lah. Jadi kita boleh tengok peranan Taiki sebagai attacking midfielder semalam memang sangat cemerlang. Beliau menjadi connector yang bagus kepada Amri. Beliau berjaya untuk melorong beberapa dan juga mencipta gerakan serangan untuk pasukan Sabah dengan sangat baik. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Midfield mereka telah memberi sedikit kebebasan kepada Taiki untuk melakukan tugas sebagai attacking midfielder dengan sangat cemerlang lah. Apabila ada Pak Tesu dan juga Badrul untuk memastikan yang bahagian tengah pasukan Sabah tu lebih kompos dan lebih compact, dan pasukan Kedah tak boleh nak kawal bahagian tengah tu dengan sangat baik apabila ada Pak Tesu dan juga Badrul yang bertindak untuk menjadi pengacau dan juga bertahan untuk pasukan Sabah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah mengenai Amri Yahya lah. Amri Yahya sekali lagi membuktikan yang beliau adalah seorang striker yang berbisa. Bawa kata orang, class is a permanent, age is just a number. Yang mana umur tu hanya sekadar nombor, tetapi permanent ataupun kelas ataupun persembahan tu adalah orang kata apa, kekal. Dan itu yang dibuktikan oleh Amri Yahya pada perlawanan semalam. Beliau menunjukkan satu corak permainan yang menarik bagi saya sebagai seorang player ataupun pemain yang berusia 41 tahun. Beliau sangat mobile. Beliau boleh bergerak di mana-mana sahaja di bahagian hadapan. Beliau boleh berlari untuk menewaskan offside trap yang dilakukan oleh pasukan Kedah. Dan kita boleh tengok positioning beliau berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima bola. Bahkan gol-gol yang dijaringkan oleh Amri Yahya, 3 gol tu bukan 3 gol biasa-biasa. 3 gol yang dilakukan oleh Amri Yahya tu, ketiga-tiga gol adalah gol yang memang mind-blowing, di luar jangkaan. Satu, angle tak ada. Satu, chip. Satu daripada luar kotak penalti. Amri Yahya memang kebabung semalam. Memang padu. Saya memang puji gila Amri Yahya. Finishing padu, off ball movement padu, dia punya positioning padu, ball control padu, bermain menggunakan otak, memang kaki sebagai alat. Itu adalah Amri Yahya pada perlawanan semalam. Memang saya boleh puji lah untuk pasukan Sabah. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah mengenai back four mereka yang diketuai oleh Jackson D'Souza dan juga Rawisin, back 4 pula, back 3 pasukan Sabah yang diketuai oleh Rawisin Batuil, Dominic Tan dan juga Jackson D'Souza. Yang mana ketiga-tiga player ni telah menyebabkan bahagian hadapan Kedah tak berfungsi dengan baik. Iaitu kita boleh tengok Jackson dan juga Dominic Tan akan marking
Rodney Ngoh tanpa ada gangguan yang sangat bagus lah. Yang mana kita boleh tengok Dominic Tan dan juga Jackson berjaya maki Rodney Ngoh dengan sangat cemerlang. Yang mana Rodney Ngoh tak boleh nak bergerak bebas untuk menerima bola dan player Kedah tak boleh nak supply bola kepada Rodney Ngoh, maka Dominic Tan ataupun Jackson yang akan menghalang Rodney Ngoh di bahagian pertahanan. Bahkan untuk back 3 pasukan Sabah pada perlawanan semalam, mereka memang agak kompak, mereka sangat kompos dan sangat berdisiplin. Mereka tidak memberi ruang kepada player-player Kedah untuk penetrate ataupun masuk ke dalam D-box pasukan mereka. Memang sangat-sangat baguslah untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Ditambah pula dengan kehadiran wingback yang padu, iaitu Rizal Ghazali dan juga Nazirul Naim yang bertindak sebagai wingback untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Kita boleh tengok apabila Kedah cuba nak melakukan counter ataupun build up serangan ke atas dengan bermain long ball ataupun direct football kepada Rodney Ngoh, Rizal dan juga Nazirul Naim akan bertindak untuk turun membantu bahagian pertahanan bagi membentuk back 5 di belakang. Jadi apabila dah membentuk back 5, senanglah untuk pasukan Sabah punya defense ni untuk halang ataupun untuk mematahkan corak serangan yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain Kedah ketika first half dan juga second half. Jadi defense department pasukan Sabah ni patut dipuji juga sebab berjaya untuk merantai pergerakan Rodney Ngoh dan juga berjaya memastikan yang Kedah di bahagian sayap tak berfungsi dengan baik, iaitu Fayyad, Amir Azhar apa semua tak ada kebebasan untuk melakukan larian-larian ke dalam kotak penalti, larian-larian di kawasan wide area untuk melakukan crossing. Memang tak nampak banyak sangat. Semalam memang Kedah boleh dikatakan berada dalam poket defense pasukan Sabah sahaja. Itu memang tak dinafikan lah. Jadi itu benda yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah. Dan yang terakhir yang boleh saya puji untuk pasukan Sabah adalah tentang peranan mereka punya winger Sadil Ramdhani bertindak dengan sangat cemerlang lah pada perlawanan semalam. Yang mana Sadil bertindak dengan sangat cemerlang dengan berjaya untuk menunjukkan keyakinan yang ada pada diri beliau. Beliau bertindak dengan satu assist kepada Amri Yahya. Beliau ada beberapa percubaan tetapi sayang gagal menjaringkan gol. Tetapi apa yang saya suka tengok tentang Sadil ni adalah tentang dribbling. Yang mana bila dapat bola kat dia, ball control semalam dia boleh beat antara 2 ke 3, 4 player Kedah lalu melakukan percubaan. So itu adalah satu benda yang sangat bagus lah untuk pasukan Sabah. Jadi secara kesimpulannya, in term of tactical wise, daripada segi taktikal, pasukan Sabah semalam memang dominan dengan formation 3-4-3 memang sangat bagus. Mereka sangat cemerlang. Mereka punya transition iaitu daripada bertahan ke menyerang sangat bagus, daripada bertahan ke menyerang daripada menyerang ke bertahan sangat bagus, daripada bertahan ke menyerang pun sangat bagus. Jadi boleh dikatakan memang Sabah memang adalah satu corak permainan yang digambarkan pada perlawanan semalam adalah berbeza berbanding game menentang KL pada hari itu. And memang sangat superb lah untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Berjaya untuk kawal bahagian tengah. Badro dan juga Patesu memberikan sedikit kelebihan untuk Taiki menjalankan tugas beliau dengan baik. Dan Patesu dan juga Badro bermain dengan sangat baik untuk bertahan dan juga membantu bahagian serangan. So completely memang Sabah is the better team pada perlawanan semalam. Memang deserve untuk menang. Dan untuk kelemahan ataupun kekurangan yang masih lagi boleh diperbaiki oleh pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya decision making daripada segi finishing lah. Macam saya cakap tadi, sepatutnya semalam Sabah boleh menang lebih daripada 4-0 sekiranya Sadil boleh buat decision yang tepat untuk buka game ataupun passing, lorongkan bola kepada teammate dia sendiri. So mereka perlu perbaiki lebih kepada tu. Mereka perlu bertindak lebih cepat sama ada untuk melepaskan rembatan ataupun melakukan passing. Dan sekiranya Badrul Bahtiar menjaringkan gol sepakan penalti, dah confirm 5 dah pada perlawanan semalam. So benda tu lah boleh improve untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam. Itu untuk pasukan Sabah. Kita masuk kepada ulasan pasukan Kedah pula. Untuk ulasan pasukan Kedah, apakah kelemahan pasukan Kedah pada perlawanan ni? Kelemahan yang pertama adalah di bahagian tengah. Mereka meletakkan 2 double pivot macam biasa, Delci Marcel, Fazrul Daniel. Di second half, mereka bawa masuk Khairul Azrin ganti dengan Fazrul Daniel bergandingan dengan Delci Marcel. Tetapi yang menjadi masalah apabila bermain dengan double pivot untuk pasukan Kedah ni, seakan-akan tak nampak yang mereka bermain dengan double pivot. Apabila mereka terlalu memberi kebebasan, mereka tidak melakukan pressing ataupun tidak memberikan tekanan kepada bahagian tengah pasukan Sabah, terutamanya Taiki. Kita boleh tengok bagaimana confidentnya player-player Sabah untuk beat pemain pasukan Kedah dengan situasi one on one ataupun dengan dribbling-dribbling yang menarik. Jadi benda tu yang menjadi persoalan. Kenapa double pivot pasukan Kedah tidak mampu untuk melakukan pressing?
tidak bermain untuk disrupt ataupun tidak mengganggu bahagian tengah pasukan Sabah dengan sangat bagus. Benda tu yang sangat menjadi persoalan. Apa yang terjadi kepada peranan double pivot Kedah ni? Adakah mereka memang tidak ditugaskan untuk menjaga ataupun membantu bahagian pertahanan dengan melakukan pressing ataupun tekanan, ataupun mereka tidak melakukan tugas-tugas seperti melakukan tackling, melakukan intercept dan juga blok hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah. Itu yang pertamalah kelemahan Kedah di bahagian double pivot, tidak menjalankan tugas. Kiranya senang cerita, double pivot Kedah tidak bermain dengan orang kata kerah, tak buat kerja-kerja kotor, tak tackle, tak pressing, tak block. Mereka bagi ruang kepada player hadapan ataupun attacking midfielder pasukan Sabah untuk dominate di bahagian tengah. Itu perkara pertama, kelemahan pasukan Kedah. Kelemahan yang kedua adalah tentang back four pasukan Kedah, iaitu Mark Valles, Rodney Kelvin, Jang Suk Won dan juga Arif Farhan. Pada perlawanan ni boleh dikatakan Mark Valles punya tempat memang selalu kena expose di bahagian kanan. Begitu juga dengan bahagian Arif Farhan di bahagian kiri, senang kena expose. Dan bahagian Jang dan juga Rodney senang kena expose sebab mereka terlalu mengharapkan kepada offside trap yang tidak menjadi. Yang mana kita boleh tengok beberapa kali pasukan Sabah meletakkan hantaran di belakang pertahanan untuk melepasi offside trap yang cuba dilakukan oleh pasukan Kedah. Jadi benda tu yang menjadi masalah lah apabila back four pasukan Kedah ni, boleh saya katakan, satu, tidak terlalu compact, mereka tidak terlalu kompos di bahagian pertahanan, mereka membuka ruang yang terlalu banyak untuk attacking punya opponent ataupun pemain serangan pasukan Sabah untuk exploit kekurangan dan juga kekosongan ataupun space ruang yang diberikan oleh barisan pertahanan Kedah sendiri. Kita boleh tengok gol yang pertama daripada luar kotak penalti. Siapa yang melakukan pressing? Tak ada. Siapa yang cuba untuk block? Tak ada. Yang sebaliknya, dua centre back, Rodney dan juga Jang, bagi space kepada Amri untuk skor. Gol yang kedua, Amri berada dalam kedudukan yang kosong. Dia tak ada siapa jaga dia. So, gol yang kedua Amri lah, maksud saya. Gol yang ketiga Sabah. Dia tak ada angle, tapi Amri boleh skor. Gol yang keempat, hantaran yang dilakukan oleh Rizal. Amri buat larian. Waktu Rizal tu perfect timing. Waktu Rizal passing tu, Amri lari. Tak ada siapa juga marking dia. So, boleh saya katakan ruang yang terlalu banyak diberikan oleh back four pasukan Kedah kepada bahagian attacking opponent, sama seperti lawan dengan Selangor hari itu, menyebabkan bahagian attacking opponent berjaya untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong tersebut dengan buat larian di belakang pertahanan, dan juga pemain-pemain teammate dia akan buat hantaran di belakang pertahanan. Jadi benda tu memang sangat-sangat ketara lah. So back four Kedah memang kena, orang kata apa, kena perbaiki. Lebih disiplin, lebih awareness, iaitu mereka perlu perhati mereka punya keadaan sekeliling, dan mereka perlu lebih compact untuk memastikan yang mereka tak bagi ruang kepada player-player pasukan lawan untuk buat larian di belakang pertahanan dan juga membuat orang kata apa, passing di belakang pertahanan. So defense Kedah memang banyak kena improve. Selepas kemasukan Mark Valles, saya rasa tak nampak import yang positif lah. Mark Valles yang bermain sebagai right back pun tak nampak import yang positif sangat. Itu untuk defense dan juga midfield Kedah. Untuk striker Kedah pula, pada perlawanan ni, Kedah cuba bermain dengan Ronald Ngoh, iaitu bermain dengan long ball. Kadang-kadang nak menjadikan Ronald Ngoh ni sebagai fast nine. Tetapi apabila dia cuba involve dua peranan dalam satu masa, nak jadikan Ronald Ngoh target man, nak jadikan Ronald Ngoh fast nine, tak menjadi. Susah nak buat. Ronald Ngoh kadang-kadang dia drop ke bawah, dia nak create space kepada Syafiq Ahmad dan sebagainya. Tetapi benda tu tak menjadi. Dan kadang-kadang Ronald Ngoh stay too high untuk terima bola, tak dapat bola. Jadi boleh saya katakan Ronald Ngoh pun terlalu isolate, berada di hadapan, tak ada orang boleh supply bola kat dia. So memang tak function lah. Apabila bola tak ada orang supply kat dia, memang tak hidup untuk pasukan Kedah. Tu kelemahan yang ketiga lah. Kelemahan yang keempat di bahagian attacking midfielder dan juga bahagian sayap pasukan Kedah semalam, boleh dikatakan peranan Syafiq Ahmad tak apa nak menjadi sebagai pemain yang berada backup kepada Ronald Ngoh. Untuk bahagian kanan dan juga bahagian kiri, sayap pun tak apa menjadi. Amir Azhar, Azmi Aris dan sebagainya. Fayyad Zulkifli semalam pun tak apa menjadi, disebabkan kekentalan barisan pertahanan pasukan Sabah yang dah memang solid. So boleh dikatakan overall semalam Kedah bermain memang semua tak menjadilah, kan? Memang tak menjadi pada perlawanan semalam. So saya harap Coach Aidil boleh improve lagi untuk pasukan Kedah, carilah solution untuk masalah mereka ni, kan? Tetapi ada perkara yang terakhir yang boleh saya katakan tentang pasukan Kedah pada perlawanan semalam.
tentang keeper jugalah. Selepas pertukaran yang dilakukan oleh Coach Aidil membawa masuk Ilham menggantikan Ifwat yang cedera, Ilham menunjukkan satu prestasi yang agak kurang memberangsangkan lah pada peranan semalam. Boleh dikatakan selepas gol yang dijaringkan oleh Pak Tesu tu, Ilham seakan-akan hilang confident, dan saya harap Ilham boleh bangkit balik. Dia perlu dapatkan balik dia punya keyakinan diri untuk dia improve untuk next game lah. Sebab dia ada potensi untuk jadi keeper yang cemerlang, tetapi janganlah terbuai dengan kesilapan yang dilakukan semalam. Bangkit balik lah untuk the next game. Jadi itu untuk pasukan Kedah lah. Banyak Kedah kena improve untuk memastikan yang mereka boleh fight untuk season ni. Jadi itu saja urusan saya. Assalamualaikum.